padat. Isi padat. Okey. Alright, jadi macam mana kita nak gambarkan apa yang dimaksudkan dengan bahasa menarik dan isi padat ni? Okey, walaupun tajuk kita hari ini adalah rahsia, tapi adik-adik semua dibenarkan untuk salin, okey? Sebab takut nanti lupa. Okey. Alright, jadi rahsia yang pertama adalah bahasa menarik dan isi padat. Okey, kebanyakan adik-adik semua dah belajarlah macam-macam cara bahasa yang digunakan. Bahasa yang menarik dah belajar dalam kelas, cikgu bahasa Melayu dah ajar, cikgu bahasa Inggeris dah ajar kan. Okey, untuk kita menggunakan bahasa yang sesuai dengan audience, dengan sesuai dengan siapa yang kita tengah bercakap sekarang. Contoh kita tengah bercakap dengan kawan kita yang sedang gembira. Macam mana kita nak guna bahasa yang untuk menggambarkan kita gembira? Jadi kita gunakan bahasa-bahasa yang sesuai lah. Bahasa dengan cikgu, bahasa lain. Bahasa dengan rakan, bahasa lain. Bahasa dengan adik kita, bahasa lain. Jadi kita kena sesuaikan bahasa menarik dan isi padat supaya apa? Supaya apa yang kita nak sampaikan itu sampai kepada mereka dengan jayanya. Sekali takut kita nak sampai benda lain, kita tersilap guna bahasa lain dan info dan apa perkongsian yang kita nak share, apa yang kita cuba nak tolong kawan-kawan kita tu tak berjaya nak disampaikan. Alright. Okey, itu rahsia yang pertama. Okey, nak tahu tak kat sini? Rahsia yang kedua pula apa dia? Nak tahu tak? Siapa nak tahu? Ada tak yang nak tahu? Saya. Kalau nak tahu masa lepas tu takat satu dia. Okey, kalau nak tahu rahsia yang kedua, disebabkan Abang Saleh ni orang Penang, Abang Saleh nak adik-adik ramai ni tanya Abang Saleh, apa dia Abang Saleh? Apa dia Abang Saleh? Abang Saleh. Apa dia Abang Saleh? Dia punya DNA nasi kandak dalam dia punya apa dia tadi. Okey, alright. Okey. Teknik rahsia yang kedua ini pula adalah intonasi menarik. Okey, untuk intonasi menarik ni Abang Saleh nak adik-adik cuba ikut Abang Saleh. Boleh? Cuba ambil dulu. Boleh. Ambil dulu mic ke speaker adik-adik tu. Sila ambil dulu untuk memudahkan cara. Boleh ambil. Okey. Untuk intonasi ni, nama pun intonasi, tapi ini bukanlah sehebat kelas vokal. Kita saja nak test basic saja orang cakap. Alright, okey, cuba ikut Abang Saleh. Abang Saleh akan buat dulu dan adik-adik kena ikut. Boleh? Boleh. Okey, yang pertama, intonasi. Boleh ikut ke? Okey. Warm up mesti boleh ikut yang pertama. Selalu senang je. Yang kedua pula. Ready? Yang kedua. Intonasi. Okey, yang kedua pun boleh ikut. Hebat, terbaik. Kita try. Yang ketiga ni mesti ramailah nak boleh ikut. Right, ready? Dengar dulu Abang Saleh buat. Okey, ready? Intonasi. Dia boleh. Itu sambung dengan ha. Alright, okey, terbaik semua. Maknanya semua orang berupaya untuk mengiramakan. Bukan setakat macam robot cakap satu nada je kan. Semua orang berupaya untuk menjadikan bahasa yang disebut tu sebagai intonasi menarik. Sebab apa adik-adik? Intonasi ni adik sangat penting adik-adik. Orang cakap intonasi ni dia boleh merubah sesuatu ayat yang sama menjadi dua maksud yang berbeza. Betul? Sebagai contoh kita nak ucap tahniah dekat kawan kita kan. Kita nak ucap tahniah. Padahal kita kena guna intonasi yang happy. Tahniah dengan muka yang macam Coach Bayi ajar tadi, senyum tempe, kening naik kan. Tetapi bila kita intonasi kita salah, kita tahniah. Berbeza tak maksud tahniah yang pertama dengan tahniah yang kedua tadi tu? Beza kan? Tapi jadi kita kena guna intonasi yang menarik. Sebab macam biasa, intonasi selalu yang kita gunakan dalam percakapan kita ni, selalunya yang kita gunakan adalah 4, iaitu intonasi perlahan, intonasi laju, intonasi rendah dan intonasi tinggi. Dan adik kena sesuaikan 4 jenis intonasi ni dalam percakapan
percakapan adik-adik. Alright, jom kita tengok contoh. Okey, kita nampak dua ayat yang sama, Abang Saleh akan cuba cakap menggunakan dua cara yang berbeza. Okey, kita tengok dengar dulu. Okey, ayat yang pertama, cara yang pertama Abang Saleh akan buat kerana kita mampu. Okey, yang pertama. Dan yang kedua pula kerana kita mampu. Okey. Itu yang pertama tadi tu kita guna teknik apa? Siapa tahu? Siapa boleh detect? Kerana kita mampu. Yang nada yang pertama tadi tu, intonasi yang pertama tu Abang Saleh guna yang mana? Yang perlahan ke, yang laju ke, yang tinggi ke, yang rendah? Perlahan. Okay. Yang kedua, yang cara laju. Okay, jadi Abang Saleh nak cuba nak sampaikan dekat sini adalah kita boleh menggunakan nada yang berbeza dalam ayat yang sama mengikut kesesuaian keadaan. Contohnya, contoh adik diberi peluang untuk memberi pengucapan awam dekat depan orang ramai, dekat perhimpunan nanti kan. InsyaAllah nanti bila kita dah pergi sekolah, ada peluang untuk cakap dekat depan. Mungkin adik boleh cakap dengan sedikit perlahan supaya orang boleh faham dan orang boleh capture apa yang adik cakap. Dan dalam situasi yang kedua pula, nada yang laju. Nada yang laju mungkin macam Abang Saleh dulu. Dalam contoh saya cerita tadi, Abang Saleh main rugby untuk negeri Pulau Pinang. Baju je kita. Alright, okay. Jadi dalam tim Abang Saleh tak boleh cakap dengan nada yang perlahan. Abang Saleh kena guna nada yang lebih sedikit laju sebab untuk memahamkan tim dengan kadar yang segera. Alright, itu perbezaan nada rendah dan nada laju. Alright, jom kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, cuba baca ramai-ramai. Boleh tak? Cuba try baca dulu. Saya tak takut lagi. Saya tidak takut lagi. Okey, walaupun tadi ada adik-adik SMK Sepang Jaya ni, Abang Saleh tengok. Okay, dia cakap, saya tak takut lagi. Tidak tu automatik jadi tak. Dia tak jadi tidak dah. Alright. Okey, saya tidak takut lagi. Okey, dengar Abang Saleh akan cuba tekankan guna nada yang tinggi di perkataan yang terpilih sahaja. Alright, Abang Saleh akan cuba dulu. Saya tidak takut lagi. Okey, boleh tak guna perkataan itu? Boleh tak guna nada macam tu? Boleh tak? Boleh. Sesuai ke tak? Sesuai kan? Sesuai sebab itu nak menggambarkan yang kita ni dah tak takut dah. Kita tekankan dekat tidak. Tapi cuba dengar ni pula. Saya tidak takut lagi. Sesuai tak? Sesuai. Macam marah. Nak tekan apa kan? Kita nak tekan apa? Macam marah, macam lagi. Apakah perkataan lagi tu untuk kita nak terangkan yang kita ni sedang takut ke tak kan? Jadi sebab tu Abang Saleh cakap tadi, kita kena gunakan nada tadi tu di tempat yang betul supaya kita punya informasi, kita punya nasihat akan jadi bertambah terbaik. Boleh? Alright. Jadi untuk kita lebih faham teknik untuk kita bercakap dengan orang, teknik untuk kita bersembang dengan orang, jom kita tengok satu video yang Abang Saleh ada untuk kita kongsi pada petang ni, okey? Kita tengok bersama-sama. Alright. Okey, dah ditengok Buletin utama 16 September bersama saya Kamarul Nizam Feruslini No dan rakan penyampai saya Syafinas Muhammad Fauzi. Teruskan bersama kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan Sarawak mengharapkan Kerajaan Persekutuan bersikap lebih tegas terhadap Indonesia berhubung masalah jerebu yang semakin menyerubungi banyak kawasan di negeri ini. Sebanyak 1,087 titik panas dikesan di Kalimantan dan 306 di Sumatera yang dipercayai berpunca daripada pembakaran hutan secara terbuka dan tidak terkawal di negara itu. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Unggah Hambas berkata, Putrajaya perlu berbincang dengan Jakarta bagaimana hendak mengatasi masalah ini. Apa yang diharapkan adalah Kuala Lumpur dapat membantu Sarawak untuk berbincang dengan Indonesia supaya keadaan pulih dari jerebu. Datuk Amar Douglas berkata perkara ini memerlukan perbincangan peringkat Kerajaan Persekutuan bersama Kerajaan Negeri Sarawak berikutan Kerajaan Negeri tidak mempunyai kuasa untuk bertindak.
Siapa suara tak ada? Masalah mute lah masalah. Pasal apa? Abang tadi Saleh kan? saja nak test, nak tengok Nak ada test skill tu. tak? Ada Abang kemahiran tak untuk membaca bibir orang? Nampaknya belum ada lagi ya. Alright, okey. Okey. Nampak tak tadi video apa tu? Tu video apa? Berita. Video tengok. Okey, nampak tak? Okey, video berita. Nampak tak tadi macam mana cara dia bercakap? Dia bercakap, dia berhenti sekejap kan. Dia ada teknik pausing. Dia berhenti sekejap, cakap berhenti sikit, cakap berhenti sikit. Itulah teknik yang perlu digunakan oleh kita apabila kita bercakap dengan orang. Kita cakap jangan cakap macam kereta api. Contoh kereta api kita naik daripada stesen Bukit Mertajam nak naik nak pergi ke Padang Besar Perlis kan. Punya laju. Kita kena cakap ada teknik pausing. Kita cakap berhenti sekejap, sambung, berhenti sekejap, sambung. Tetapi janganlah terlalu lama sangat kita berhenti tu. Kita kena sesuaikan lah dengan percakapan kita. Kita kena pandai-pandai adjust sikit lah. Adik-adik ni hebat. Mesti boleh lah kan. Alright, okay. Itu teknik yang kedua iaitu intonasi. Jom kita masuk kepada rahsia yang ketiga. Alright, rahsia yang ketiga ni adalah gaya yang memukau. Apa yang faham dengan gaya yang memukau ni? Bukan ada cakap, Abang Saleh kena pakai baju yang handsome. Abang Saleh gaya kan? Contoh macam Cikgu Khairul, dia pakai baju Liverpool. Itu memang sangat bergaya. Okay? Alright. Okay. Dari segi gaya yang memukau, dia bermaksud adalah kita kenalah menggunakan anggota badan yang ada dekat kita sambil kita bercakap dengan orang. Kita kena gunakan apa sahaja anggota badan yang ada dekat kita. Macam sahabat kita seorang ni dengan kacak bertengkolok kat situ, nampak? Kita ada bahu kita ada mulut, kita ada tangan, pinggang, kaki kalau kita tengah berdiri, dan yang paling kecil, sekecil-kecil anggota lah Abang Saleh nak sentuh petang ni, satu yang Abang Saleh pilih, iaitu kening. Kening ni orang cakap, alamak Abang Saleh, kening ni tak ada apa Abang Saleh. Cuba tengok The Rock. Apa yang orang ingat tentang The Rock? The Rock tu. Can you smile? If you smell, bukan smile. If you smell. Alright. Kening dia tu dah memberikan satu, orang cakap apa, trademark untuk dia. Jadi kening kita pun memainkan peranan yang penting kalau kita nak cakap dengan orang. Kalau kita excited, kita naikkan kening. Kalau kita terkejut pun kita naikkan kening. Kalau kita macam marah sikit, kita macam nak tunjukkan kita yang ada tumpuan dekat dia sikit, kita kerut sikit kening kita. Alright. Jadi itu adalah dari segi gaya yang hebat. Jadi kita kena sesuaikan bila kita cakap dengan orang, tangan kita janganlah berpeluk tubuh tak sesuai. Jangan masuk tangan dalam poket apa semua, okey? Alright, jadi kita kena sesuaikan dengan sesiapa yang kita tengah bercakap sekarang. Okey, jadi itulah 3 rahsia untuk jadi untuk kita komunikasi dengan berkesan. Alright, sekarang kita tengok pula teknik penyampaian maklumat berkesan. Okey, jadi untuk ada teknik penyampaian maklumat yang berkesan ni tak susah, tak payah, tak susah lah, tak hard lah orang putih cakap kan. It's not a hard thing lah orang cakap. Okey, iaitu kita hanya perlu menggabungkan ketiga rahsia yang Abang Saleh kongsi tadi. Cuba Abang Saleh tanya, rahsia yang pertama tadi apa dia? Bahasa menarik. Yang kedua apa? Intonasi menarik. Yang ketiga adalah gaya yang memukau. Gaya yang memukau. Alright, jadi kita gabungkan ketiga-tiga bahasa ni, kita akan jadi seorang penyampai yang berkesan. Tak kisahlah kita nak cakap one to one ke, kita nak cakap di atas pentas ke, kita kalau kita gunakan 3 rahsia tu, kita olah dia sikit, insya-Allah kita akan jadi penyampai yang terbaik dan orang akan suka nak dengar apabila kita cakap. Alright, okey, jadi orang cakap, Abang Saleh, saya dah tahu dah ni, 3 rahsia dah tahu dah, cara nak senyum dah tahu dah, tapi saya ada satu benda yang paling ada dalam diri saya, iaitu tak berapa nak yakin lah Abang Saleh, macam mana tapi kalau sesi kita petang ini, kalau tak berapa nak yakin, jangan tanya Abang Saleh, sebab kita ada lagi seorang coach yang lebih orang cakap apa, lebih arif untuk menerangkan tentang macam mana kita nak bina keyakinan. Alright, kita tanpa membuang masa, kita panggil coach yang seterusnya, Coach Zana. Alright, terima kasih diucapkan kepada Abang Saleh. Okey,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wow, setelah belajar intonasi dengan Mas Syed tadi, Kak Zana nampaklah ada yang dah menggunakan intonasi. Waalaikumsalam. Nampak dia excited kat situ. Tapi kan adik-adik memandangkan sekarang ni pada jam 4 petang kan, biasanya lah kan pukul 4 petang ni kan orang dia macam alah, kalau kelas pukul 4 petang tu dah paling mengantuk sekali lah kan. So macam mencabar juga pukul 4 petang ni. Tapi tak apa, Kak Zana sebenarnya nak test dulu adik-adik punya energy. Pukul 4 petang ni sebenarnya masih lagi ke bersemangat ataupun dah mula mengantuk. So sebelum Kak Zana kongsikan macam mana, apa dia punca yang menyebabkan orang ramai tak yakin dan apa dia tips-tips untuk hilangkan gugup ni, Kak Zana nak test dulu ke adik-adik punya semangat. Boleh ke boleh? Boleh. Ada lagi ni, masih ada tapi Kak Zana rasa ada yang dia dah macam mula nak lena dah sikit kat situ. Okey, Kak Zana kita test dulu Macam biasa, soalan yang sama macam mana Coach Bahir cakap, macam mana Abang Saleh cakap tadi, soalan yang sama. Alright, adik-adik PRS, apa khabar semua? Baik. Dia masih belum sampai ke tahap yang macam wow lah. Kalau boleh Kak Zana yang dia wow tu ada. Okey, dia baik. Kalau boleh kan dia dengan macam baik. Macam tu. Bagi penuh semangat sekali lagi. Okey, kita test tadi tu apalah kita ambil sebagai test saja. Okey, sekali lagi. Okey. Adik-adik PRS, apa khabar semua? Baik. Beri tepukan kepada diri. Apakah peningkatan kepada diri adik-adik yang hari ni sebenarnya nak betul-betul nak sebenarnya menuntut ilmu. Okey, sebelum Kak Zana kongsikan, Kak Zana nak tanya dululah adik-adik kan. Siapa dia kat sini yang dia selalu ada masalah dengan keyakinan diri? Dia rasa macam dia tak yakin dengan diri dia. Dia ada rasa takut. Siapa dia ada rasa dan dia ada masalah macam tu dan dia nak dibantu? Siapa dia yang ada masalah macam tu dan dia nak dibantu? Kak Zana nak semua orang pergi spam dekat ruangan chat cakap saya. Kak Zana nak bantu ni. Spam kat ruangan chat cakap saya sebab Kak Zana nak kongsi dengan adik tips macam untuk adik-adik hilangkan gugup. Wow, tu dah makin ramai. Okey, ramai rupanya yang ada masalah macam tu. Ada yang apa unmute juga. Okey, kalau mesti Kak Zana kena bantu lah. Okey adik-adik. Sebenarnya Kak Zana nak share, ketakutan yang pertama adik-adik adalah takut orang. Yang ni kalau boleh Kak Zana nak adik-adik salin. Sebab apa? Bila kita tahu punca masalah, baru kita boleh selesaikan masalah. Okey, yang pertama sekali adalah takut orang. Okey, Kak Zana tanya ke sini. Adik-adik rasa kalau adik-adik bercakap depan orang ramai, tapi depan tu bukan orang, kucing semua. Rasa akan rasa gugup tak? Siapa dia rasa gugup bercakap depan kucing? Binatang. Dia bukan manusia, dia bukan orang. So sebenarnya adik-adik, ketakutan yang adik rasa takut, gugup sangat bila bercakap depan orang ramai ni adalah sebab adik takut dengan orang. Itu je sebenarnya. Tapi nampak macam mana adik-adik, kita ni hidup bermasyarakat, kita hidup bersosial. Lagi-lagi adik-adik adalah PRS. PRS sentiasa kena berkomunikasi dengan orang. Adik tak berkomunikasi dengan kucing. Okey, adik kena berhubung dan berkomunikasi dengan manusia. So by book or by crook, adik kena juga hilangkan rasa takut tu. Okey, itu ketakutan yang pertama Kak Zana nak kongsi. Yang kedua, ketakutan yang kedua ni sebenarnya dalam diri manusia ni dia takut cemuhan. Takut cemuhan ni macam mana ni Kak Zana? Okey adik-adik. Kecam. Yes, tepat sekali. Belum bagi tahu. Ada yang tahu. Tembak lah, terbaik. Okey adik-adik, takut cemuhan ni dia takut kena kecam. Benda ni sebenarnya dia tak tahu pun. Dia takut orang kata lah macam tu. Padahal benda tu dia tak tahu pun. Benda tu tak ada tapi dia ada kan. Dia lebih kurang adik ni overthinking lah sebenarnya. Dan overthinking ni racun. Sebab tu lah adik takut. So adik kena belajar untuk kawal minda adik supaya adik tak terfikir yang macam alamak takutlah orang kata kat aku macam-macam. Itu ketakutan yang kedua. Macam mana tips? Relax. Sekejap lagi Kak Zana akan kongsi dengan adik. Okey, itu ketakutan yang kedua. Ketakutan yang ketiga adik-adik adalah takut tumpuan. Takut tumpuan ni adalah macam mana? Takut tumpuan ni adalah bila adik-adik rasa diri adik diperhatikan. Adik-adik ni menjadi center of attraction. Adik rasa tak bebas. Rasa macam tak natural lah. Nak bergerak sini tak boleh, nak bergerak ke sini tak boleh. Rasa macam terkongkong. Sebab tu adik takut.
So inilah sebenarnya 3 ketakutan yang utama lah. Yang kenapa boleh wujudnya rasa tak yakin dalam diri tu. Okey, sekarang ni kita dah tahu punca. Siapa dia kat sini nak Kak Zana bantu dia untuk dihilangkan rasa takut ni. Untuk dihilangkan rasa gugup ni, spam dekat jualan chat. Cakap, saya mahu dibantu. Panjang sikit lah. Dia bila kita nak sesuatu ni, kita mestilah perlukan orang kata apa, usaha sikit lah kan. You give what you get back kan. Macam tu. So, sila spam. Saya mahu dibantu. Oh, Kak Zana nampak dah rise dah. Okey, memang ramai yang nak dibantu rupanya. Okey, itulah hadirnya Kak Zana hari ni. Coach Bahir, Abang Saleh hari ni. Sebab apa? Sebab kami hari ni hadir untuk bantu adik-adik. Kak Zana rasa happy lah sebab adik-adik nak juga dibantu. Lah, kami lagi seronok lah nak bantu. Okey adik-adik, ni rahsia kita kongsi kita saja. Tips hilangkan gugup yang pertama adalah bersangka baik dengan pendengar anda. Okey, kenapa Kak Zana kata bersangka baik? Macam tadi, kita dah tahu kita punya punca kita rasa takut adalah sebab kita overthinking. Kita takut kecaman. Why not kita tukar overthinking tu kepada husnuzon? Kita bersangka baik dengan pendengar kita. Kita tak payahlah fikir, sagi kalau aku ke depan ni, sagi dia kata, aku sagi tiba-tiba tu batuk ke apa, kena kecam lah, tak pernah buat, tiba-tiba nak pergi cakap ke depan. No. Kita ubah semua benda tu, kita sangka baik. Oh, sagi kalau orang tengok ke depan, mungkin kita boleh jadi role model kepada orang lain. Itulah bersangka baik. So tips yang pertama adalah adik kena bersangka baik dengan pendengar anda. Okey, tak boleh kena bagi boleh juga. Itu kena belajar untuk kawal minda. Itu tips yang pertama adik-adik. Tips yang kedua adalah tarik nafas dan bernafas dengan betul. Ini sebenarnya adalah tips relaksasi. Okey, kali ni dia senang je, dia simple je tips tarik nafas dan bernafas dengan betul ni. Kak Zana yakin lah. Ini bukan pertama kali lah adik-adik dengar tentang tips tarik nafas dan bernafas dengan betul ni. Tapi dengar saja tak buat, tak boleh juga. Kita dengar dan buat. So why not sekarang ni kita practical. Kita buat sama-sama. Okey, sekarang ni Kak Zana semua orang on camera. Mungkin Coach Bahir dan Abang Sani boleh perhatikan. Wah, adik-adik ni semua dia pun ni kalau nak, dia pun mesti buat punya. Okey, Kak Zana kita akan buat teknik 2-4-8 yang mana adik-adik perlu tarik nafas 2 saat. Tahan nafas 4 saat dan lepaskan nafas dalam masa 8 saat. Kemudian kita tengok lagi apa yang adik rasa relax ke tak relax. Okey, kita try dulu. Kita cuba kita buat 2 kali. Okey. Tarik guna hidung, lepas guna mulut tau. Yes, tarik lupa nak beritahu. Tarik guna hidung, lepas guna mulut. Okey. Teknik 2-4-8. Okey, jom kita buat sekarang. Okey, semua duduk dalam keadaan tegak dan bersedia. Tarik nafas. Tahan. Lepas. Sekali lagi. Tarik nafas. Tahan. Dan lepas. Okey, Kak Zana tanya. Adik ada rasa perasaan yang tenang tak? Bila buat teknik tarik nafas yang betul ni? Ada. Ada. Memang akan rasa tenang. Okey. Teknik ni paling sesuai kita nak buat time bila tahu adik? Bila contoh adik di PRS, Kak Zana yakin PRS ni dia mesti kena handle juga perhimpunan ke event ke apa, mesti dia akan kena handle juga dan dia kena bercakap di hadapan juga. So sebelum adik nak bercakap di hadapan tu, time tu mestilah akan rasa gemuruh lah, time tu lah tangan nak menggeletar, time tu lah tangan berpeluh-peluh. Time tu lah paling sesuai sekali adik-adik tarik nafas. Tenangkan diri, pejam mata dan tarik nafas dengan betul. Itu tips yang kedua. Tak percaya buat. Okey, Kak Zana dah buat lama orang benda ni. Okey, yang ketiga, yang ni yang paling debak sekali, paling terbaik sekali. Yang ni yang Kak Zana dah guna tips ni daripada Kak Zana kecil lagi. Daripada Kak Zana sekolah rendah lagi, Kak Zana guna tips yang ketiga ni. Siapa dia nak tahu? Siapa dia nak tahu sila spam? Ana, spam dekat chat. Ana. Alamak. Alamak, dah keluar. Okey, tak apalah. Dah tertibil lah. Tip yang paling power sekali adalah senyum selalu. Adik tahu tak? Bila kita senyum ni adik, dia automatik. Adik bila adik senyum, adik akan automatik hantar signal kepada otak yang sebenarnya, aku berada dalam keadaan tenang. Aku berada dalam keadaan okey. So, bila otak dah terima signal okey, automatik adik punya diri akan rasa tenang. Okey? Ini adalah tips yang paling Kak Zana selalu buat lah. Walaupun Kak Zana pakai pudar, tak nampak pun Kak Zana senyum, tapi Kak Zana pun ada ketakutan Kak Zana pun ada gemuruh juga bila bercakap depan orang ramai. Dan tips inilah yang selalu paling Kak Zana akan guna sekali. Senyum. Sebab once Kak Zana senyum, terus rasa takut-takut tu akan hilang. Okey, ini step yang paling power lah. Yang ni Kak Zana
memang sangat mengesyorkan adik-adik untuk buat. Okey, nanti kalau lepas ni boleh try tips ni. Okey, so jang, kita dah pun belajar macam-macam tadi dengan Coach Bahir, dengan Abang Saleh, dengan Kak Zana dah kongsikan macam-macam. So, kita belajar saja tak boleh juga. Kita kena belajar dan praktikkan. So, sekarang untuk lepas ini kita akan ada satu misi yang mana adik-adik perlu perkenalkan diri dengan menggunakan teknik-teknik yang telah adik pelajari. Tadi dah belajar macam-macam kan dengan Abang Saleh, intonasinya lah, dengan teknik yang berkesan. So sekarang inilah masanya adik-adik kena perform. Okey, tengok. Yang pertama tadi ada belajar dengan Abang Saleh apa? 3 rahsia komunikatif bijak. Yang pertama apa tadi? Apa rahsia komunikatif bijak yang pertama? Bahasa menarik dan isi padat. Bahasa menarik dan isi padat. Yes. Kemudian yang kedua apa dia dengan Abang Saleh? Intonasi menarik. Intonasi yang menarik. Intonasi. Yes. Dan yang ketiga apa dia yang last kali? Gaya yang memukau. Baik. Adik-adik adalah orang yang mencatat. Okey, terbaik dah tu. Okey, yang kedua tadi dah belajar. Abang Saleh pun dah beritahu teknik penyampaian yang berkesan. Dan the latest one Kak Zana pun dah kongsikan dengan adik teknik yang betul untuk adik bina keyakinan, untuk adik hilangkan gugup. Dan inilah masa untuk adik present yourself. Untuk adik showkan diri adik boleh buat sebenarnya. Yang paling penting sekali lagi, adik-adik akan dibahagikan dalam 4 kumpulan. Adik-adik akan masuk breakout room sama ada dengan Coach Bahir, sama ada dengan Coach Bahir ke dengan Abang Saleh, dengan Kak Zana dan Kak Afika. Adik-adik first kali kena buat adalah adik-adik kena buka kamera dulu. Kalau tak buka kamera nak bercakap macam mana? Kena buka kamera dulu, okey? So nak cakap macam mana adalah sekejap lagi. Adik bila masuk dalam group breakout room tu, ini yang adik kena buat. Nombor sekali adalah beri salam hormat. Okey, volunteer yourself Beri salam hormat. Macam mana cara? Sekejap lagi Kak Zana akan tunjukkan. Kemudian sebutkan nama penuh anda, umur anda berapa dan anda daripada sekolah mana. Masa ni dah kita nak mengharumkan nama sekolah adik-adik. So, bijaklah mencari peluang. Dan yang ketiga, adik bagi tahu lokasi tempat tinggal adik dekat mana. Dan yang paling penting, adik kena ceritakan keunikan tempat tinggal adik tu. Okey. Dan yang last one adalah macam biasa, ucap terima kasih dan selamat tinggal. Okey, Kak Zana tunjuk contoh. Sebagai contohnya, macam Kak Zana kan. Contoh Kak Zana adik-adik lah. Kak Zana volunteer myself dalam group breakout room. Mulakan dengan, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farzana Zuraidi. Saya berusia 16 tahun dan saya daripada Mata Benda Sains Semarang Merbuk. Saya tinggal di Kepala Batas dan apa yang awesome-nya dekat Kepala Batas ni, punya uniknya Kepala Batas ni sebab ada Impact Penang. Dan itu saja nama saya. Sekian, terima kasih dan bye. Simple as that. So Kak Zana tahu hari ni ramai. Ada yang daripada Perak, ada yang daripada Selangor, ada yang daripada Kedah, ada yang daripada Perlis. Kan dan sebagainya. Mungkin kalau daripada yang Perak, yang mana yang daripada Perak tu kan. Dia mana tahu rumah dia dekat dengan Menara Condong, Candy Castle ke. Mana tahu itulah keunikan dia. Yang daripada Pahang, rumah dekat Cameron Highland dengan Genting Highland. Tak lain tak ada. Kita faham tak? Itulah keunikan dia. Okey, contoh yang berkedah. Kedah ni ada apa? Dulu kat sana saya sebut kan. Kedah ni mungkin ada Gunung Jerai. Gunung Jerai ni ada kat Kedah je. Kat Paling ada Gunung Jerai. Itulah keunikan dia. So macam tu lah adik-adik dan seterusnya lah. Selangor lah, Putrajaya dan sebagainya tu. Okay. So, Kak Zana rasa itu saja ni. Lupa misi ni. Yang paling penting volunteer. Okay. Alright. Kak Zana rasa adik-adik semua dah bersedia dah. Abang Saleh. Kita dah boleh. Okay, alright. Jom kita masuk ke dalam breakout room. Alright, ayuh kita. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum PRS. Wah, semakin kecil keluarga kita dan lagi bagus. Okey, jadi tadi boleh dengar ke saudara Coach Bahir? Boleh dengar? Boleh? Boleh. Okey, alright. Kalau sekarang tengah takut, amalkan benda tadi. Tarik nafas. Tahan, lepaskan. Tarik. Tahan, lepaskan. Tarik. Tahan, lepaskan. Okey, siapa nak buat yang pertama?
Oh, Coach pandai lah. Okey, jelah cepat. Kita ada ramai ni 50 orang. Siapa nak buat yang pertama? Sebab nanti Coach kena pilih peserta terbaik tau. Jadi silakan. Boleh tak Coach panggil nama? Boleh? Boleh Coach berminatlah dengan Fatin Wahidah. Boleh tak Fatin? Perkenalkan diri, silakan. Boleh. Okay, good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Nurul Wahidah binti Nur Azam. Umur 16 tahun. Dari sekolah SMK Agama Muslim River, Perak. Okay. Tempat tinggal saya dekat Sungkai, Perak. Keistimewaan dia, saya pun tak tahu keistimewaan dia apa. Sebab tak ada banyak pun keistimewaan dia. Sekian. Sekian, terima kasih. Okey, tepukan kepada Fatin. Okey, tepuk sikit kawan PRS. Apa? Okey, Fatin kat Sungkai. Kamu tak tahu kat Sungkai tu ada ni, water rafting kamu. Okey, alright. Jadi, okey, suara dia jelas Fatin. So good. Okey, yang lain intonasi ada. Coach suka memek muka pun ada sikit-sikit. Terbaik. Okey, SMS Sekolah Stream River Okey, yang kedua. Siapa nak volunteer? Yang tak buka kamera pun boleh try ya. Coach faham kadang tak boleh buka kamera sebab terbakar ke apa. Orang lain tak okey, tapi it's okay. Siapa nak buat yang kedua? Mana ni? Okey, kita panggil banyak sekolah kan. Okey. SMK Kampar. Siapa SMK Kampar kat sini wakil? Silakan. Tak ada. Kalau itu lambatlah. Coach panggil lah boleh Coach nak panggil Faiz Hakim ada? Faiz Hakim. Siapa-siapa Kampar? SMK Kampar siapa? SMK Sri Kampar. Sri Kampar. Okey, SMK Sri Kampar. Okey, ada wakil tak? Anyone? Alamak, macam mana ni? Kalau takut guna teknik tadi. Ingat takut kena buat apa? Ada 3 dek. Senyum dulu. Alright, kemudian jangan jadikan masak ni lagi besar pada sebab kita nak berkongsi ilmu. Alright, tak apalah, Coach panggil lah. Okay, kita kena kejar masa. Putrajaya, Syazwina, silakan. The mic is yours, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya ialah Nur Syazwina binti Muhammad Syarum dan saya berumur 16 tahun dan saya bersekolah di SMK Putrajaya Perisi 81. Lokasi yang saya tinggal sekarang di Putrajaya dan keistimewaan Putrajaya ialah ia ada roundabout terbesar di dunia. Putrajaya merupakan ada roundabout terbesar di dunia macam tu. Dan itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, tepukan pada Syazwina daripada Putrajaya guys. Bagus tahu besar kat dunia guys. Okey, jadi Syazwina suara tu bagus, lunak. Eye contact jaga eye contact sebab tadi masa dia nak sebut umur dia tengok atas. Selalunya kalau orang tengok atas ni dia nak tipu. Okey, jadi jaga tak? Sebab benda ni sebab kita tak sempat sejam setengah. Kalau ada masa, ada rezeki kita jumpa lagi. Coach akan ajar macam mana cara eye contact tu dengan kita punya rakan sebaya PRS tu waktu sesi. Okey, alright. Siapa lagi? Siapa nak buat? Kah. Come on. Saya nak try. Silakan siapa? Ain Farhana ke? Yes, Okey, silakan Ain Farhana. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Ain Farhana binti Musashi dari SMK Ceras. Saya tinggal di Bukit Zalil. Keistimewaan di tempat tinggal saya adalah rumah saya sangat berdekatan dengan Stadium Bukit Zalil. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Okey, tepukan pada Ain Farhana SMK Ceras ya. Okey, jadi suara yakin. Saya suka macam tu. Okey, sebab bila orang dengar dia pun rasa selesa dengan awak. So good job. Okey, alright. Yang laki pula mana laki? Taufik. Tolong boleh Taufik? Okey, silakan. Nama saya Muhammad Taufik bin Zailani. Bagi salam dulu Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Muhammad Taufik bin Zailani. Umur saya 16 tahun dari sekolah SMK Tengku Sulaiman yang berada di Perlis. Okey. Istimewaannya ialah negeri terkecil di Malaysia. Okey, sekian. Sekian, terima kasih. Okey, tepuk kepada Taufik. Okey, negeri terkecil di Malaysia. Guys. Okey, tahniah.
Faris nak cakap ke Faris? Silakan Faris. Tengok Faris keluar tak? Faris tak keluar. Siapa? Okey, Sumi Trasri. Boleh? Boleh. Okey, silakan. Thank you. Silakan. Selamat pagi kepada semua. Nama saya Selamat petang. Selamat petang. Selamat petang kepada semua. Nama saya Sumi Trasri, anak perempuan Unbelgen. Saya berumur 18 tahun dan nama sekolah saya ialah SMK SMK Seberang Jaya. Okey, alright. Saya tinggal di Teluk Air Tawar dan tiada keistimewaan di tempat saya. Terima kasih. Sama-sama. Okey, tepuk sikit pada kawan kita ni. Coach sebagai orang Seberang Jaya terasa. Okey, kita ada taman burung. Taman burung terbesar di Penang. Okey, dekat Seberang Jaya. Okey, jadi sebab saya pujilah bahasa BM dia bagus, bahasa dia bagus, okey. Intonasi dia perlahan-lahan macam baca berita tadi dan orang boleh faham. Kan, jangan laju sangat. So good. Good job. Okey, siapa lagi yang nak ambil cabaran aktiviti ni? Bos, saya bos. Okey, silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Sofi, tapi lebih dikenali dengan Sofi Dino. Sebab tu username saya Sofi Dino. Saya berasal daripada SMK Tengku Sulaiman, Perlis. Saya berumur 16 tahun. And keistimewaan Perlis ni, Perlis terlalu kecil sehingga tak ada jam ya. Itu yang saya suka. Dia Perlis tak jam. Sekian. Okey, sekian pada saya. Okey, tepukan pada Sofi Dino. Wah, ada nama glamour dah Sofi Okey, jadi suara bagus, okey jelas. Dia punya ada hesitation tu is okay macam kan. Okey, kita akan boleh improve kemudian. Yang paling penting anda buat Sofi. Sofi bagi tahu dekat Perlis ada 3 je jambat. Okey, siapa lagi nak buat? Okey, mana? Adik Wafi boleh? Boleh. Silakan. Kena panggil dulu adik Wafi ni. Silakan adik Wafi. Silakan. Assalamualaikum. Salam. Dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Adi Wafi bin Muhammad Ramdan. Saya berumur 17 tahun. Saya bersekolah di SMK Jalan 3 Bandar Baru Bangi. Saya tinggal di Bandar Baru Bangi, Seksyen 5. Keistimewaan di tempat tinggal saya terdapat UKM, iaitu Universiti Kebangsaan Malaysia. Sekian daripada saya, terima kasih. Okey, wah, tepukan pada adik. Matang, form 5 dah. Okey, so good job. Susunan ayat yang bagus, okey. Dan intonasi pun okey, cuma memek muka tu mungkin diluningin lah rambut dia tu, tak nampak kening dia angkat ke tak. Okey, tapi good job Adib. Okey. Siapa lagi cepat, masa nak habis lagi 2 minit je. Coach nak bagi penilaian percuma. Silakan. Siapa tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zahra binti Nur Adan. Umur saya 18 tahun. Saya sekolah dekat SMK Seberang Jaya. Tempat tinggal saya dekat Telaga Air, Pulau Pinang. Keistimewaan tempat tinggal saya dekat depan ada sekolah rendah, dekat sebelah ada sekolah menengah. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Alright, tepukan pada Zahra guys. Jom kita support rakan-rakan PRS kita. Alright, okey. Jadi bagus Zahra. Okey, dia lancar. Okey, kalau itu kita consider okey tau, dia tak laju, dia okey. Sebab dia berhenti. Okey. Jadi siapa lagi nak try? Last. Saya try. Okey. Ni yang Sakura Chan tadi ni, silakan. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Ahlam Aisyah. Saya 19 tahun dan saya wakil untuk SMK Changlun Kedah. Saya berasal daripada Alustar Kedah. Apa yang special pasal Kedah ni, ada banyak sawah padi which tak ada banyak dekat negeri-negeri lain. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Alright, tepukan pada Ahlam, terbaik SMK Changlun. Alright, okey, jadi
okey suara. Eye contact tu mungkin kurang sikit dengan kamera tapi okey je bagi coach. Alright adik, jadi sebenarnya apa yang berlaku tadi adalah anda menerangkan kepada orang lain tentang benda yang anda tahu tentang diri kita. Jadi sepatutnya sewajarnya anda boleh menerangkan dengan penuh keyakinan. Alright. Sebab tu dalam communication ni anda kena berlatih dan berlatih. Itu je cara dia untuk mahirkan dalam komunikasi. Okey. Alright. Jadi sebagai PRS, coach yakinlah adik kan jumpa ramai-ramai kan, ada macam-macam lah kawan-kawan kita jumpa. Jadi pastikan bila ada berkomunikasi tu gunakan teknik yang macam tadi, yang Coach Saleh, Coach Zana share dan Coach Bayi share. Okay? Kita mulakan dengan senyuman dulu, nak perkenalkan, Assalamualaikum, senyum. Okay? Alright, bagi orang selesa dengan kita rembeskan hormon sero apa? Serotonin. Bang Salin lah, bagus serotonin. Okay? Ingat sebab tu dia jadi pahala dek. Sekarang ni korang faham sikit dari sains kan kenapa dia jadi pahala, sebab dia memang berjangkit senyuman tu. Okey, jadi manakah kita masih ada masa sikit. Alright, sekolah mana yang tak keluar lagi ni? Tengku Kemayang. SMK Kemayang ada ke dalam ni? Kaunselornya ada. Okey, YDP-nya ada. Pelajarnya ada tak? SMK Kemayang. Datuk Mahmud Datuk Mahmud Mat Pahang ada tak? SMK Teriang. Kriang. Okey. Ada tak wakil Pahang kat sini? Tak ada. Ada ke? Tak ada. Okey, tak apa. Alright. Jadi, coach nak panggil lagi lah alang-alang Insyirah Humaira. Dah present ke belum? Belum. Silakan Insyirah. Okey, Assalamualaikum dan hai. Nama saya Insyirah Humaira binti Ishak. Wow. Saya berumur 16 tahun dari SMK Putrajaya Presin 81 dan saya tinggal di Putrajaya. Dan keistimewaan Putrajaya ni adalah dia merupakan pusat pentadbiran dan juga bandar dalam taman. Sekian, terima kasih. Alright, tepukan budak Insyirah. Wow, sangat selesa dia bercakap. Coach Bahir pun kalah rasanya. Good job. Okay, sebab apa? Pernafasan. Macam pernah sebut tadi kan, pernafasan kan. Alright, sebab coach nak pesan adik kepada PRS, orang tenang selalu menang. Adik salin dek, salin kejap. Orang tenang selalu menang. Okey. Sempat berikan pesanan terakhir tadi kat grup 4. Alhamdulillah. Macam mana, okey ke? Kenal kawan-kawan tadi? Okey Boleh Alright, nampak Okey. Alright, dah minta akaun Facebook dia orang. Coach, kita orang mana main Facebook, coach. Itu zaman bila, coach? Kita Instagram, okey? Zaman Twitter sekarang main Twitter. Unmute. Alright, okay. Allah, Kak Zana pun dah ini cakap Abang Saleh dah tadi. Dia cakap seorang. Kak Zana testing juga tadi sebenarnya. Nak testing juga kan Abang Saleh hanya tepi seorang kan. Okay adik-adik. First kali Kak Zana ucapkan tahniah kepada semua orang. Okay, Kak Zana tadi dalam grup Kak Zana tadi memang ramai yang volunteer. Yang orang kata yang paling volunteer ni yang paling awesome adik-adik. Yang mana yang terpilih tadi, yang mana panggil, yang mana volunteer diri dia untuk mencuba. Okay adik-adik. Kita sebenarnya kita kena bantu diri kita sendiri untuk kita bantu orang lain. Okey, adik-adik ni PRS. So dekat sini lah platform tu adik bantu diri sendiri. Supaya nanti bila adik ke sekolah, adik boleh bantu orang lain pula. Sebab apa adik? Kita tak boleh ubah orang. Kita hanya boleh ubah diri sendiri. So dekat mana? Dekat sini lah untuk kita kita perbetulkan yang mana yang kurang. So di sini lah medannya. Okey, hari ni di webinar kompetisi hijau ni yang mana ada Kak Zana, ada Abang Saleh, ada Coach Bayi yang sedia untuk membantu adik. Okey, kenapa adik-adik? Kenapa adik-adik kena ubah diri sendiri? Kenapa adik-adik kena bantu diri sendiri? Sebab adik-adik ni sebenarnya adalah pemangkin inspirasi rakan sebaya. Adik-adik ni bukan orang biasa-biasa adik-adik. Adik-adik ni adalah orang yang telah terpilih. Yang mana cikgu-cikgu semua dah pilih adik-adik ni untuk membantu kawan-kawan. Okey, adik-adik ni adalah role model. Adik adalah pemangkin, pelapis, pelopor. Adik-adik adalah juga ejen perubahan. Sebab apa? Sebab adik join webinar komunikatif hijau ni. Okey? Bukan senang untuk nak wakil sekolah, nak wakil sebab bukan semua boleh join, yang terpilih saja. Jadi daripada sinilah adik kena bermula. Okey, so Kak Zana tadi kita belajar macam-macam. Okey, adik-adik kena keluarkan positive vibe, aura positive vibe tu. Okey, so sekejap lagi. Okey, adik nampak kat sebelah ni. Okey, Kak Zana kalau nampak kat screen
ada empang, ada papan warna biru, merah, kuning, hijau semua. Kat sini boleh tak kalau Kak Zana nak adik-adik semua mulakan dengan dekat sini untuk adik menginspirasikan kawan-kawan, inspirasikan orang yang ada dalam ni dulu, inspirasikan kami, Kak Zana, Abang Saleh, Coach Bahir, empang ni dengan memberitahu apa yang adik dapat hari ni, apa yang adik pelajari, apa yang bestnya join program hari ni. Mungkinlah Abang Saleh suka buat lawak, tulis kat situ, okey? Okey, empang the best. Okey, boleh annotate dekat situ. Caranya macam mana? Adik nampak kat atas tu ada tekan view options, tekan view options tu, tekan annotate, ambil yang typing dan type dekat sini. Sini. Nampak Coach Coach Saleh, Coach Bahir. Macam tu. Anda semua terbaik. Peserta hari ni penuh semangat. Fun. Come on Kak Zana baca ni. Apa lagi yang menariknya? Apa lagi yang adik-adik dapat hari ni? Kat sini lah kita bermula. Gunakan fungsi annotate kat atas tu. View options. Handphone boleh, laptop pun boleh. Cikgu-cikgu nak tulis pun boleh cikgu. Alright, jom. Kita ada coach bagi 3 minit je. Come on. Nak tengok macam mana seorang PRS memberi inspirasi kepada orang. Jadi coach nak tengok macam mana korang buat hari ini. Okay. Alright, dapat banyak ilmu. Okay, alright. Gunakan teks adik. Kalau conteng ni payah sikit. Okay, sambil-sambil tu mandangkan coach dah pegang mikrofon ni Sat. Okey, di ruangan chat kita dah lock supaya anda boleh isi ada 3 form dia, ada 3 form. Form yang pertama form kehadiran hari ini untuk anda dapatkan sijil PAJSK peringkat kebangsaan. Form yang kedua adalah penilaian program hari ini, macam mana okey ke, best ke, dan link yang ketiga adalah link bonus. Kejap lagi coach akan share. Right? Okey, Awatif Izzah ada PM coach. Bagus, coach terbaik. Terima kasih Izzah. Okay, sebab tak boleh check kat semua orang kan. Kita lock sekejap. Alright. Banyak. Baguslah grup hari ni Kak Zana kan? Itulah, memang terbaik lah. Maksudnya hari ni memang paling the best lah. Tengok tu. Best, seronok. Semangat, hilang gementar. Hilang gementar. Fun. Debak ada, debak. Tempe. Tempe masih ada. Okey, kami memang terbaik Fatih. Betul. Okey, good job Fatih, Adib. Okey. Alright, 1 minit lagi. Okay, nanti kita akan screenshot dan kita hantar kepada MGKK ya. Jadi hati-hati apa yang dah menulis tu. Okay, alright. Dia tulis tulisan orang seni ni dia tak nak guna teks, dia guna ni je, line je. Alright. Yakin. Adib nampaknya gigih di situ. Adib tengah menulis something ke Adib? Good. Okay, right. Wow. Nampak sangat muka tu tengah buat. Okey, 30 saat lagi. Ini boleh buat dekat dinding sekolah ni, mural. Mural. Okey, terima kasih. Sangat bermanfaat dan rasa lebih yakin. Terbaik Nur Shazlia. Okey, alright. Nilai penilaian. Nilai ni mesti orang tahu ni. Okey, link kat sini. Okey, Kak Zana ambil gambar Kak Zana. Alright. Okey, alright. Okey, done. Okey, terima kasih. Jom, Coach Bahir nak cakap sikit dengan adik semua. Okey, terima kasih dah screenshot semua. Jadi coach nak ucapkan tahniah. Okey, semua orang berikan tepukan pada diri sendiri dulu. Adik-adik berikan tepukan dulu. Okey, wow, dah pukul 4.37 tak sedar masa dah berlalu sebegitu sahaja. Okey, jadi di ruangan chat sekali lagi Abang Saleh kalau ada Abang Saleh dah letakkan link kehadiran hari ini untuk sijil. Okey, PJSK. Link yang kedua untuk link penilaian. Okey, link penilaian ni okey, boleh tak anda boleh buka tak link tu? Sebab Mokhtar cakap coach link penilaian. Boleh? Boleh yang Mokhtar. Okey, boleh Tak boleh, ada yang tak boleh. Link penilaian. Pasal tak boleh pula kemarin okey je. Tak boleh, kena request. Kena request Pasal kena request tu. Open link coach kena open link. Saya open link Tadi tak open link tu, dia kena request. Okey, maksudnya adik-adik kena buka open link ke? Boleh buka. Syamina boleh buka. Admin buka buat ni, open link. Dah buka ruangan chat tu dah buka dah. Dah boleh, dia orang boleh tulis dah. Okey. Boleh buka Okey, alright, tak apa. Maksudnya link penilaian tu kalau ada masalah nanti mungkin boleh rujuk dengan inilah guru pengiring, tapi aku rasa okey je.
Okey, setakat ni okey kan? Jadi adik-adik boleh isi sekarang sekejap saja. Alright, jadi memandangkan kita dah nak habis dah. Ya Allah, kejap ni rasa. Okey, jadi kita nak beri hadiah kepada guru-guru pengiring yang hadir hari ini. Tama-tama dekat moderator kita, Cikgu Rozain tu. Perlih, dia berkata kat perlih cikgu. Gamak dia bukan kita ada giant kat situ. Satu. Okey, untuk guru pengiring kita akan bagikan buku e-book Pandai Cakap bernilai RM69 secara percuma. Okey, ada 3 tips lah shortcut bagi anak menjadi pandai cakap. Alright. Dan sambil-sambil ada menulis ruangan tulis isi borang-borang tu. Okey, Coach Bahir nak tanyalah, siapa kat sini suka hadiah, suka bonus tambahan? Angkat tangan, cakap watashi. Macam tak nak je, macam tak sungguh-sungguh lagi. Siapa nak bonus, angkat tangan, cakap watashi. Watashi. Okay. Bahasa apa tu? Apa ni, Rashida? Korea. Jepun. Anime. Okey, dah tutup mic. Okey, jadi mic aku nak contoh sikit kepada adik-adik semua Okey, apa yang berlaku adalah ini untuk mereka yang berminat saja bonus ni. Okey, mereka yang berminat tak ada paksaan, iaitu kami nak berikan satu e-book, PDPR Power untuk anda belajar dengan lebih berkesan insya-Allah secara percuma dek. Kita akan bagi buku ni karya Impact Coach Cepoy. Dia buat macam mana nak menjadikan sesi PDPR yang sedia ada ni lebih bermanfaat, lebih power. Kemungkinan isi dalam ni boleh membantu adik. Siapa tahu kan? Alright, dan kita berikan percuma. Dan ada lagi tak hadiah? Ya Allah, oh my God, ada lagi dek. Alright, kita akan berikan 4 video teknik belajar cara Impact. Yang Impact ni ditubuhkan tahun 2007 hingga sekarang dan alhamdulillah ramai student kita. Jalan 3 ramai tu. Alright, yang melanjutkan pelajaran ke overseas dan kita share 4 teknik ni dan adik boleh tengok apakah 4 teknik ni. Dia ringkas dan padat adik. Alright. Dan kita berikan percuma saja. Tak suka baca tengok video. Kita bagi option, kita kenal Gen millennial ni. Dan yang terakhir adalah mungkin anda nak jumpa lagi Coach Zana, nak jumpa lagi Abang Saleh ke Coach Bahir ke, kita berikan voucher voucher program kami, kita bagi diskaun RM10. Okey. Dan semua benda ni dek, apa dia kena buat adalah adik cuma perlu isikan borang bonus Impact tu. Nama apa? Ompay impactpenang.ompay. Jadi siapa yang berminat nak bonus-bonus ni, anda isilah, jangan risau. Yang rasa macam payahlah nak isi banyak borang sangat, nak isi 2 borang je, jangan isi borang Impact. Tapi yang mana yang nak bonus tadi, boleh buatlah apa yang anda rasa perlu. Okey, dan jangan risau, untuk semua orang kita ada hadiah. Alright, iaitu hadiah adalah sijil. Sijil elektronik untuk semua yang hadir, peringkat kebangsaan. Wow adik, jadi make sure adik dalam masa yang tinggal ni adik isikan 3 link tadi. Abang Saleh letak balik Abang Saleh link tadi Abang Saleh. Bagi anda yang mungkin takut terlepas ke, line slow ke, line tak mengizinkan, anda copy dulu link tu, anda letak dekat Words ke, WhatsApp ke, nanti anda isi pun okey. Tapi janji kena isi. Terutamanya yang 2 tadi tu. Link hadiran itu wajib adik. Yang kedua lah link maklum balas. Itu pun sangat penting untuk kami. Alright, okey. Jadi, siapa yang belajar benda baru hari ni? Angkat tangan, cakap saya. Saya. Siapa yang boleh kombinasi? Saya. Sekali. Siapa belajar benda baru hari ni? Angkat tangan, cakap saya. Jadi dek, hari ni memandangkan kita ada dekat 200 orang, boleh tak adik? Coach nak minta tolong sikit dek, kita lanjutkan masa sikit. Boleh tak tolong tulis kat ruangan chat apa yang adik belajar hari ni, boleh? Okay, apa yang seronok macam hilang rasa gemuruh ke, can you help us? Okay, sebab kita pun nak tahu juga 200 orang tak sempat nak interview seorang-seorang ni. Alright, mungkin ada boleh tulis kat sini ataupun boleh dalam grup WhatsApp dengan cikgu boleh forward kat kami. Alright, okay, ada tempe. Senyuman tempe dek. Nanti apa ni tempe-tempe. Alright, senyuman tempe, saya semakin handsome. Tahniah adik. Okay, joinlah lagi program kami. Okay, berkeyakinan dalam berucapan, Irisha. Okay, good job. Okay, alright. Atirah pun ada juga. Alhamdulillah, confident lah tu. Okay, saya rasa yakin, hilang rasa gugup. Macam-macam. Okey, tulis lagi dek. Kita orang nak baca ni.
Rasa okey. Hilang rasa lapar, hilang rasa takut, bertambah berkeyakinan. Betul ke Mental PRS? cantik dan handsome. Itu terbaik. Alright, jadi lebih confident. Boleh tahu cara nak bercakap. Betul dek, PRS dek, nak tak nak you kena berkomunikasi dengan orang. Alright, you memang kena cakap. Jadi mula cara cakap tu hari ni kita beri asas. Nak lebih, insya-Allah ada rezeki, ada masa kita berjumpa lagi. Alright, di lain hari, di lain ketika. Okey. Sebab program ni Abang Saleh sebenarnya kita buat sehari Abang Saleh kan. Tapi hari ni kita buat pendedahan supaya at least dek, bagi yang anda datang hari ni, okay, anda boleh bawa sesuatu keluar dan share dengan kawan. Okey, alright. Okay, coach semua sporting. Terima kasih. Senyum lebih manis sekarang. Itu kita nak tu, senyuman lebih manis. Coach lindung Kak Zana rupanya kejap Marah Kak Zana. Okey. Nampak tak magic coach buat tadi? Nampak? Okey, jadi alhamdulillah kepada anda semua yang hadir pada hari ini, dan coach nak ucapkan tahniah kepada coach Zana, Coach Saleh dan Coach Afika sebab membantu sesi hari ini, dan tak lupa juga kepada YDP kita, Tuan Ismail yang pada awal hingga sekarang pun ada, dan juga cikgu-cikgu pengiring. YDP MGK Negeri pun ada juga hari ini. Terima kasih banyak. Harap sesi ini memberi manfaat kepada anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu sekalian. Jadi sebelum saya nak tamatkan, mungkin Cikgu Rozain nak cakap apa-apa sikit. Okey, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada coach-coach yang sangat-sangat hebat. Okey, tepukan semua untuk coach kita. Coach Zahir, Coach Saleh, Coach Zana. Okay, alhamdulillah. Saya mewakili NGK Kepasan dan juga Program Pelajaran Malaysia mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada tiga-tiga coach pada pekan ini yang sangat hebat, dan saya sangat mengharapkan kepada anak-anak pelajar yang pilih ini apa Cikgu Rozain, putus-putus cikgu. Slow. Mungkin Tuan Ismail ada nak cakap apa-apa? Okey, boleh dengar ke? Boleh. Okey, daripada saya, Majlis Guru Kaunseling sebenarnya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tim MPAC yang mana boleh memberikan semangat dan motivasi, kaedah, teknik dan sebagainya kepada pelajar-pelajar PRS kita yang mengikuti program kita pada hari ini, untuk nanti apabila buka sekolah nanti, PRS inilah yang mengikuti kursus inilah yang akan tampil ke hadapan, memimpin perhimpunan dan sebagainya. Kerana ilmu yang diperolehi pada hari ini akan diguna pakai oleh kamu sebenarnya. Al-ilmu bi'amalin kasyajarin bisamarin. Ilmu tanpa amal ibarat pokok tanpa bunga. So anak-anak, amalkanlah ilmu yang dipelajari pada hari ini untuk kebaikan anak-anak juga. Okey, sekali lagi Majlis Guru Kaunseling mengucapkan ribuan terima kasih kepada MPAC dan juga tahniah kepada anak-anak yang berjaya mengikuti program kita pada petang ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Okey, terima kasih. Terima kasih cikgu. Jadi rasanya kita pun dah. Cikgu Rozain, ada ke Cikgu Rozain? Okey, ada terputus. Terputus. Lain tak clear. Apa saya cakap dekat mana tadi tak dengar Lain tak apa clear. Hujan ke sini? Betul perenggan je. Tak ada apa daripada saya. Kalau tak dengar dah. Okey. Alright, tadi saya jemput Cikgu Ismail lah mengisi kekosongan tadi. Atas Ismail kita. Okey, jadi mungkin Cikgu ada nak tambah apa sikit sebelum saya nak tamatkan dulu program ni.
Okey, alright. Nampaknya mungkin sebab Cikgu Rozan dah cakap, tak cakap pelih, main tak beri kerjasama. Okey, jadi kita ambil gambar boleh? Semua orang boleh? Boleh. Ni yang best. Kita ambil gambar. Okey, buka kamera. Okey. Kita nak test kita punya senyuman tadi. Dah ingat ke formula senyuman kita tadi? Ada orang ingat ke? Ada, apa nama? Yes, hempe. Alright, dibenarkan untuk sebut dengan kuat untuk sesi ni. Tapi kalau dekat luar jangan jumpa orang, tempe, terkejut orang. Okay, ready, jom. Okay, standby. Abang Saleh, Kak Zana, kita ambil gambar. Okay, ready. Okay, tunjuk tangan best. Tangan best. Okay, ready. Semua sebut tempe. 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 Kejap, kita ada 3 kali ambil gambar, tuan-tuan. Tempe. Tempe. Alright, kejap. Slow pula line. Okey, sekali lagi. Window yang kedua. Okey, sekali lagi. Kita buat piece pula. Nak buat apa Azalia buat macam ni? Alamak. Okey, alright. Buat freestyle. Okay, ready? Freestyle. 1, 2, 3. Tempe. Alright. Okey, berikan tepukan pada diri sendiri. Okey, good job everybody. Jadi coach nak semua orang angkat tangan dan katakan pada diri sendiri. Saya komunikator bijak. Saya komunikator bijak. Energi kena 2 kali, kena lebih semangat. Katakan, saya komunikator bijak. Komunikator bijak. Okey, kata kat orang kanan dan kiri anda komunikator bijak. Anda komunikator bijak. Kan kata semua sekali, kami komunikator bijak. Kami komunikator bijak. Alright, jumpa lagi. Assalamualaikum. God bless you all. Okay, bye-bye. Coach Saleh dan Okay, take care. Ramai hari ni. Okay, good job. Semua energi dekat pukul 5 dah. Terima kasih, Coach. Sama-sama. Take care guys. Thank you, Coach. Terima kasih, Coach. Thank you, Coach. Okay, Arisa. Siapa lagi ni? Alia. Ramai nak sebut ni. Okay, Faiza. Cikgu Nizam, Cikgu Motar. Terima kasih, Cikgu Motar. Ini macamnya. Okay, alright. Cikgu Azita Manis. Okay, Sakura-chan, Adib yang terima kasih Adib. Boleh tutup kamera dah Adib. Handsome sangat. Okay, Raja Haris, thank you. Nur Rizka, terima kasih. Fazlina, terima kasih. Jumpa lagi. Nizam ada orang screenshot gambar Nizam, ada orang kenal Abang Nizam. Nizam, macam mana Nizam? Lu student ke Nizam? Okay, Sabrina, thank you. Hanin, Faris. Okay, thank you guys. Tapi kalau berhadapan lagi seronok. Start recording dulu Zana. Zana start recording. Berhadapan pecah panggung.